pun nak tahu bagaimana seseorang itu dapat mengesan dengan awal tanda-tanda yang menunjukkan tanda buasir. Apakah simptom-simptom awal yang patut kita tumpukan perhatian, doktor? Okey, biasanya simptom-simptom ni bergantung pada pesakit itu sendiri. Antara yang awal ialah pendarahan ketika buang air besar. Itu antara simptom yang paling obvious ataupun paling ketara. Bila pesakit datang ke kami, dia kata buang air besar dia najis, dia ada darah. Dan tapi yang doktor, kedua, kadang-kadang darah ni kan, bercakap tentang darah. Ya. Kadang-kadang mungkin ada terluka sedikit bila kita nak meneran membuang air besar kan. Mungkin darah sedikit itu biasa. Jadi berapa banyak darah yang patut kita bimbang? okey. Kalau banyak ke, sikit ke? Okey. Biasanya najis kita tak ada darah. Bila ada darah bermaksud najis kita ada masalah. Okey, jadi untuk buasir biasanya najis berdarah tanpa rasa sakit. Bila ada rasa sakit maksudnya ada luka di bahagian bawah dan itu bukan buasir. Kalau buasir tak ada sakit lagi, dia tak ada sakit. walaupun ada darah. Ya, dia berdarah saja tanpa sakit. Itu adalah buasir. Dan kebanyakan perkara ini yang membingungkan, merisaukan ataupun mengelirukan pesakit. Dia kata dia sakit dan berdarah, dia sendiri rawat, dia ada buasir. Tapi bila kita periksa sebenarnya bukan buasir. Dia cuma luka di bahagian bawah. Okey, itu tahap satu yang dia berdarah. Tahap kedua, dia dah bukan sekadar berdarah, dia bengkak di bahagian bawah. Dan pesakit akan rasa bila dia cuci ketika selepas buang air besar, dia rasa ada bengkakan ataupun tisu yang lebih di bahagian anus dan dia hilang. Ataupun mungkin tidak duduk pun mungkin dia akan rasa sesuatu. Belum lagi. Tahap 3 baru dia rasa. Tahap 2 biasanya tak rasa macam tu. Bila tahap 3 barulah dia terasa ada bengkak. Lepas tu dia terpaksa tolak balik. Kadang-kadang tu duduk tak selesa sebab bila bengkakkan tu dia akan keluarkan air lendiran. Lendiran tu akan menyebabkan rasa gatal di bahagian bawah. Dan dia rasa tak selesa. Dan bila tahap keempat tu memang biasanya pesakit tak boleh nak jalan, sakit sangat, bengkak dan dia tak boleh masuk balik. Dan bukan sekadar tu pun berdarah, ada lendiran dan juga gatal di bahagian bawah. Itu antara simptom-simptom awal, simptom-simptom untuk buasir lah. Yang awalnya adalah pendarahan dan bengkakan. Tadi doktor ada terangkan tentang dua jenis buasir, iaitu luaran dan dalaman. Kalau yang simptom-simptom tadi yang doktor telah terangkan, adakah itu untuk luaran dan dalaman, buasir dalaman dan luaran, ataupun salah satu sahaja? Itu hanya untuk dalaman saja. Untuk dalaman. Yang luarannya biasanya pesakit tak sedar pun dia ada buasir. Tak sedar sebab dia sangat kecil. Dia seumpama salur darah kita yang membengkak di bahagian kulit. Dia tak sakit kadang-kadang. Tapi dia hanya bagi masalah kalau salur darah itu tersumbat dan bengkak dan biru, itu yang sakit amat sangat. Dia tak ada buang air besar keluar darah, tak ada untuk buasir luaran. Tak ada. Yang dalamannya banyak darah. Kalau kita tak perasan ada buasir luaran, lama-lama dia akan sembuh dengan sendiri ke bagaimana, doktor? Dia tak akan sembuh hilang sepenuhnya. Dia akan kecut dan akan kecil dan tidak meninggalkan kesan apa-apa. Kadang-kadang pesakit tak sedar pun dia ada buasir dari luaran.